Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik semua, kali ini kita akan bincangkan topik solat berjemaah membentuk kekuatan ummah, bahagian kedua. Seperti yang Ustaz janjikan, dalam topik ini kita akan bincangkan syarat-syarat sah solat berjemaah. Ada 12 syarat sah salat berjemaah yang akan kita bincangkan. Yang pertama, perbuatan zahir imam dan makmum sama. Maksudnya, sekiranya imam melakukan perbuatan rukuk, perlu untuk makmum juga melakukan perbuatan rukuk. Yang kedua, makmum mengikut imam. Ingat, makmum sesekali tidak boleh mendahului imam. Sekiranya imam takbiratul ihram, maka makmum perlu mengikut untuk takbiratul ihram. Yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Wajib untuk makmum mengetahui pergerakan imam. Ustaz, macam mana cara untuk makmum tahu pergerakan imam? Ada 3 cara. Pertama, melihat imam. Yang kedua, mendengar suara imam. Dan ketiga, melihat pergerakan makmum lain. Sekiranya menerusi mana-mana antara 3 cara tersebut, makmum mengetahui pergerakan imam, maka sah salat berjemaahnya. Yang keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Makmum dan imam tidak boleh berpisah dengan jarak yang terlalu jauh. Kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikut imam sebanyak 2 rukun. Tak kira rukun tersebut, rukun pendek atau rukun panjang, sekiranya ditinggalkan tanpa keuzuran, maka tidak sah salat berjemaah. Tetapi sekiranya ditinggalkan kerana keuzuran, tidak sempat mengikut imam kerana keuzuran, maka dibenarkan untuk 3 rukun yang panjang. Ustaz, apa rukun yang pendek, apa rukun yang panjang? Baik, rukun yang pendek ada 2, iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Manakala rukun yang panjang, Ustaz berikan contoh, rukuk, sujud, duduk membaca tahiyat akhir. Justru 3 rukun panjang dengan keuzuran yang boleh ditinggalkan antaranya ialah, Ustaz ulang sekali lagi, rukuk, sujud, duduk membaca tahiyat akhir. Baiklah, yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Contoh perbuatan sunat yang tidak boleh bercanggah antara imam dan makmum ialah sujud tilawah. Sekiranya imam melakukan sujud tilawah, wajib ke atas makmum untuk ikut melakukan perbuatan sunat sujud tilawah tersebut. Baiklah, seterusnya yang ketujuh, makmum berniat mengikut imam. Yang ke-8, makmum yakin solat imam sah. Yang ke-9, solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. Ustaz, apa pula solat yang wajib diulang? Baiklah, Ustaz berikan satu contoh. Ada seorang pemuda menaiki kereta api. Dia ingin menunaikan solat subuh, tetapi ketiadaan air untuk berwudu atau debu tanah yang suci untuk bertayamum. Dia tetap meneruskan solat bagi menghormati waktu. Pemuda ini tidak dibenarkan menjadi imam kerana solatnya ini perlu diulang kembali
apabila sudah ada air. Seterusnya, yang ke-10, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Contohnya, sekiranya makmum tersebut adalah lelaki, maka wanita tidak boleh menjadi imam kepada makmum lelaki. Yang ke-11, imam tidak ummi, sedangkan makmum pula baik bacaannya. Ummi bermaksud tidak tahu membaca dan menulis. Maka imam mestilah seorang yang baik bacaannya. Tidak boleh orang yang tidak tahu membaca atau menulis. Dan yang terakhir, yang ke-12, imam yang diikuti tidak mengikut imam lain. Baiklah, begitulah tadi 12 syarat-syarat sah salat berjemaah. Sekarang kita akan lihat pula tata cara kedudukan solat berjemaah. Yang pertama, kita lihat sekiranya imam adalah lelaki dan makmum juga seorang lelaki, makmum tersebut perlu berada di sebelah kanan imam. Ingat, makmum tidak boleh melebihi tumit imam. Yang kedua, sekiranya imam adalah lelaki dan makmum adalah perempuan, maka makmum tersebut perlu berada di belakang imam. Lihat gambar rajah yang disediakan. Yang ketiga, sekiranya imam adalah perempuan dan makmumnya juga terdiri daripada semua perempuan, imam perlu berada di hadapan sedikit berbanding dengan makmumnya. Sekiranya imam adalah lelaki dan makmumnya adalah beberapa orang lelaki, lihat kedudukannya seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, sekiranya imam adalah lelaki dan makmum terdiri daripada beberapa lelaki dan perempuan, lihat gambar rajah. Sekarang, sekiranya makmum adalah lelaki dan imam adalah lelaki, makmum pula terdiri daripada kanak-kanak lelaki dan perempuan dewasa. Lihat gambar rajah kedudukan mereka. Baiklah, begitulah tadi tata cara kedudukan solat berjemaah. Yang penting, adik-adik perlu melihat kepada gambar rajah yang disediakan. Sekarang, kita akan beralih kepada makmum masbu' dan makmum muafiq. Adik-adik tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan makmum masbu' dan makmum muafiq? Baik, makmum muafiq. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna pada rakaat pertama bersama dengan imam. Makmum masbu' pula makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama bersama imam dengan sempurna. Pada kali ini, Ustaz cuma kongsikan secara ringkas makmum masbu' dan makmum muafiq. Semoga perkongsian pada kali ini memberi manfaat kepada adik-adik semua. Kita akan jumpa lagi dalam solat berjemaah bahagian ketiga. Dalam bahagian ketiga, Ustaz akan kongsikan dengan lebih terperinci tentang makmum masbu' dan makmum muafiq. Situasi dan tindakan yang perlu dilakukan apabila menjadi makmum masbu' atau muafiq. Untuk kali ini, jangan lupa like, share dan subscribe.